Jawapan yang terus terang. Kita perlukan jawapan yang terus terang. Kita mempunyai keupayaan untuk memusnahkan apa sahaja yang berada di bawah Gunung PKX. Senator, keupayaan kami adalah sulit. Tetapi jika ada sesiapa di dunia ini yang boleh mencapai apa-apa, ia adalah tentera darat Amerika Syarikat yang paling berkuasa di dunia. Ini berkaitan dengan pilihan dan konsesi. Iran menjadi panik selepas setiausaha perang Amerika Syarikat mendedahkan bagaimana Angkatan Tentera Amerika akan memusnahkan Gunung Picareta. Pada jam-jam terakhir hari Selasa ini, 21 Julai 2026. Setiausaha Pete Hegseth menyatakan di hadapan Senat bahawa Angkatan Tentera Amerika Syarikat mempunyai keupayaan rahsia untuk mencapai struktur yang dilindungi di mana-mana bahagian dunia. Kenyataan itu muncul tepat ketika Donald Trump mengesahkan bahawa beliau berhasrat untuk menyerang kompleks bawah tanah Iran yang terletak berhampiran Natanz dalam masa terdekat. Dalam video yang diterbitkan oleh Class Report ini, Senator John Kennedy bertanya kepada Hegseth, sama ada Amerika Syarikat mampu memusnahkan apa sahaja yang tersembunyi di bawah Gunung Picareta. Hegseth mengelak untuk mendedahkan peralatan, rancangan atau butiran operasi kerana sebahagian besar keupayaan tersebut masih diklasifikasikan. Walaupun begitu, beliau menegaskan bahawa tiada struktur yang benar-benar di luar jangkauan kuasa ketenteraan Amerika. Keterangan itu berlaku di Senat di Washington semasa satu pendengaran mengenai permintaan sumber tambahan yang dikemukakan oleh kerajaan Trump. Sesi itu bermula pada pukul 2 dan 2.30 petang waktu tempatan dan dengan cepat dikuasai oleh perbincangan mengenai perang terhadap Iran, sekatan maritim dan kemajuan program nuklear Iran. Gunung Picareta terletak kira-kira 220 km ke selatan Tehran, berhampiran kompleks nuklear Natanz. Imej satelit menunjukkan kedalaman 220 meter, lebih daripada 100 meter batu dan pintu masuk yang diperkukuh. Pembinaan bermula selepas serangan dan sabotaj yang melanda Natanz, dengan pihak berkuasa Iran menyatakan bahawa lokasi itu akan digunakan untuk pengeluaran sentrifug canggih. Rejim Iran memilih untuk menyembunyikan struktur ini di dalam gunung kerana kemudahan bawah tanah lebih sukar untuk dikesan, diakses dan rosak. Masalah bagi Teheran ialah Trump kini telah menjadikan tempat persembunyian itu sebagai sasaran yang diisytiharkan. Presiden menyatakan di Rumah Putih bahawa Amerika Syarikat mungkin akan menyerang kawasan itu tidak lama lagi dan dengan kekuatan yang besar. Adakah anda percaya bahawa Iran telah memindahkan sentrifug nuklear ke Gunung PKX? Dan apabila anda berkata kita masih belum selesai, apa lagi yang perlu diselesaikan? Baiklah, saya rasa mereka mungkin telah melakukannya. Kita tidak ada rekod, kita hanya baca berita palsu, kita tengok saja. Media kerap sangat tersilap sehingga anda tahu, mungkin kali ini mereka betul. Tapi tak mengapa. Itu tak bermakna apa-apa, kecuali mereka ada bahan itu. Awak cakap pasal sentrifug? Ya. Ia cuma penting kalau mereka ada bahan itu. Kami ikut mereka. Tindakan ada di situ. Dan kita pasti akan serang kawasan itu. Kemungkinan besar dalam masa yang sangat singkat. Ya? Dan tiada apa yang mereka boleh buat mengenainya. Tahu tak, biasanya saya tak akan cakap macam ni. Kalau saya rasa mereka boleh buat sesuatu mengenainya, saya tak akan cakap macam ni. Tapi kita akan serang kawasan itu tak lama lagi dan dengan kekuatan yang besar. Maklumat yang diberikan oleh Israel kepada Amerika Syarikat menimbulkan syak wasangka bahawa beribu-ribu sentrifug mungkin telah dipindahkan ke kompleks itu. Trump mengakui bahawa kemungkinan itu memang ada, tetapi beliau menegaskan bahawa Washington masih belum mempunyai pengesahan penuh secara terbuka. Situasi terus tegang kerana agensi tenaga atom antarabangsa tidak dapat memeriksa dengan selamat apa yang dipasang di dalam terowong Iran. Inilah titik di mana Hegseth telah meletakkan rejim Iran dalam keadaan mimpi ngeri. Pentagon tidak mendedahkan keupayaan mana yang akan digunakan, berapa banyak peringkat yang diperlukan atau dari mana tindakan itu akan dimulakan. Dalam satu lagi video yang diterbitkan oleh Class Report, Hegseth menaikkan nada suaranya apabila ditanya mengenai kempen ketenteraan itu. Dia bertanya kepada para senator sama ada mereka akan menerima jika pelampau mengawal senjata nuklear yang mampu mengancam dunia.
Saya akui, tiada siapa yang benar-benar menang dalam peperangan, tetapi saya sedang berdepan dengan jawatan kuasa yang hanya mahu bercakap tentang perkara itu. Sudah 4 tahun bercakap tentang kekalahan strategik dalam konflik selama 4 bulan untuk menghalang Iran daripada mendapatkan bom nuklear. Kota ini kekurangan perspektif tentang pencapaian bersejarah yang sedang dilakukan oleh Presiden Trump. Adakah anda mahu radikal Islam memiliki senjata nuklear? Sebuah bom untuk berdepan dengan dunia, tak perlu berucap, saya kesuntukan masa. Saya tak faham. Awak tak boleh jawab soalan saya, jadi saya akan teruskan ke soalan seterusnya. Kenyataan itu menguatkan justifikasi yang dikemukakan oleh kerajaan Trump untuk menghalang rejim Iran daripada menyembunyikan sentrifug dan bahan-bahan di kemudahan yang semakin jauh di bawah tanah. Hexas juga memuji Trump atas usaha dan keberaniannya untuk menghalang Iran daripada maju ke arah memiliki senjata nuklear. Setiausaha itu menganggap program Iran sebagai satu ancaman nyata yang tidak boleh diabaikan. Sementara rejim itu memperkukuh terowong, menyebarkan peralatan dan mengahadkan akses pemeriksa antarabangsa. Kemungkinan-kemungkinan ini sudah dijangka dan atas sebab itulah Presiden Trump layak mendapat pengiktirafan kerana telah memimpin usaha ini serta keberaniannya memastikan bahawa golongan Islamis radikal tidak dapat memiliki senjata nuklear untuk mengancam kita. Pendengaran itu juga mendedahkan betapa besarnya operasi tersebut. Hexas memaklumkan bahawa perang itu telah menelan belanja kira-kira $37.5 bilion. Pentagon meminta berpuluh-puluh bilion tambahan untuk menambah semula bekalan amunisi, membayar anggota tentera, memastikan pesawat terus beroperasi dan menggantikan peralatan yang digunakan dalam pertempuran. Dia memberi amaran bahawa kekurangan sumber ini boleh menyebabkan pemotongan dalam latihan dan menjejaskan pertahanan terhadap peluru berpandu dan drone. Sementara Hexas bercakap di Senan, pesawat tentera Amerika Syarikat kelihatan bergerak aktif di Timur Tengah. Profil sumber terbuka. Intel mencatat 6 pesawat pengisian bahan api KC-135 beroperasi di atas Israel dan Jordan. Sebuah pesawat pengangkut berat di atas Arab Saudi, sebuah platform amaran udara di rantau itu, dan pesawat pengisian bahan api lain di atas Teluk Parsi. Pergerakan ini sepadan dengan satu kempen udara yang telah memasuki malam ke-10 berturut-turut. Komando Pusat Amerika Syarikat memaklumkan bahawa pasukan Amerika telah menyerang pusat-pusat komando, sistem pertahanan udara, kemudahan maritim dan lokasi yang digunakan untuk pelancaran peluru berpandu serta drone. Dalam video yang diterbitkan oleh Profil Asim ini, Senator Patty Murray berdepan dengan Hexas mengenai Selat Hormuz. Beliau mempersoalkan bagaimana Iran berjaya mengurangkan secara drastik trafik maritim selepas setiausaha itu menyatakan bahawa Amerika Syarikat mengawal laluan tersebut. Hexas menjawab bahawa Washington telah lama mengawal pergerakan di rantau itu, tetapi mengakui bahawa Iran masih mampu menyerang kapal dagang sekali-sekala. Baiklah, sambung lagi. Pada 5 Mei, anda berkata bahawa Iran tidak mengawal selat itu dan menyatakan bahawa terdapat sebuah kubah merah, putih dan biru di atasnya. Jika itu benar, bagaimana Iran boleh mengurangkan trafik kapal di selat itu hampir sifar pada minggu lepas? Kami telah mengangkut antara 400 hingga 500 juta tong minyak, betul-betul di bawah hidung Iran dalam projek kebebasan. Kami lakukan semuanya secara rahsia, kerana bertindak secara senyap jauh lebih berkesan daripada secara terbuka. Jadi kami telah mengawal pergerakan trafik di sana sejak sekian lama. Tapi adakah mereka akan terus menembak kapal? Itulah yang berlaku. Kami ada gencatan senjata. Dan kemudian mereka menyerang kapal-kapal dagang secara melulu seperti. Hexas juga menyatakan bahawa sekatan Amerika terhadap kapal-kapal Iran dan kapal yang menuju ke pelabuhan Iran masih berkesan. Menurut beliau, rejim itu tidak mengenakan charge yang diancam untuk dikenakan dan berpuluh-puluh kapal telah dipaksa untuk berundur, menukar laluan atau menghentikan operasi yang berkaitan dengan pelabuhan Iran. Tetapi anda juga berkata dalam sidang media yang sama bahawa Iran harus membenarkan kapal-kapal melalui dengan bebas kerana perairan antarabangsa itu adalah milik semua negara, bukan milik mereka untuk mengenakan tol. Minggu lepas, Presiden Trump mencadangkan untuk mengenakan tol sebanyak 20 daripada setiap kapal yang melalui selat itu. Berdasarkan penentangan anda terhadap tol, adakah anda meminta Presiden untuk membatalkan idea itu atau orang lain yang melakukannya? Iran tidak mengenakan tol. Mereka sedang menembak kapal-kapal pada masa ini. Tapi Trump kata dia mahu mengenakan tol sebanyak 20%. Kita sekat sekarang semua kapal dan pelabuhan Iran.
Dan itu berkesan. Masa saya sudah tamat. Dan kemudian sekatan itu dikuatkuasakan semula selepas serangan baru terhadap pelayaran di Selat Hormuz. Disitulah tekanan terhadap Teheran meningkat dari semua arah. Amerika Syarikat menyerang struktur ketenteraan pada waktu malam, menyekat laluan keluar laut, memantau ruang udara dan terus mengancam Gunung Beliung secara terbuka. Trump juga menyatakan bahawa beliau tidak berminat untuk menyambung semula rundingan buat masa ini kerana menurutnya orang Iran hanya mencari pertemuan apabila mereka sedar bahawa mereka sedang dihancurkan oleh ofensif itu. Iran cuba bertindak balas dengan peluru berpandu, drone dan serangan ke atas kemudahan yang berkaitan dengan Amerika Syarikat di Teluk. Pada hari Selasa ini, pasukan Iran menyatakan bahawa mereka telah menyerang kedudukan Amerika di Bahrain, Kuwait dan Jordan. Kapal itu juga telah diserang di Selat Hormuz, memaksa anak kapal meninggalkan kapal tersebut. Washington membalas dengan meneruskan serangan terhadap sasaran di selatan dan barat wilayah Iran. Dalam siaran yang diterbitkan oleh Mario Naufal ini, turut muncul berita bahawa pertahanan udara Iran telah menembak jatuh drone di atas wilayah Azerbaijan Timur. Kiriman itu membangkitkan kemungkinan bahawa ia adalah RQ-170 Amerika atau pesawat Israel Harop, tetapi pengenalpastian ini belum disahkan. Media Iran hanya menyatakan bahawa ia adalah drone musuh serangan Sahala yang telah dipintas oleh rangkaian pertahanan udara bersepadu. Ketiadaan pengenalpastian menunjukkan suasana berjaga-jaga di dalam Iran. Apa-apa objek yang dikesan di langit sekarang akan mencetuskan reaksi serta-merta kerana kemudahan komando, radar, pelancar dan struktur bawah tanah sedang diawasi. Rejim itu cuba mengetahui dari mana datangnya penerbangan dan kawasan mana yang sedang diperhatikan, sementara Pentagon berdiam diri mengenai platform sulit mereka. Rejim itu memilih untuk mendedahkan ancaman terhadap Gunung Picareta kerana mereka mahu memaksa Iran mengalihkan peralatan dari situ, menerima pemeriksaan atau berunding di bawah tekanan yang melampau. Satu perkara ialah, Teheran mempertaruhkan bahawa sebuah struktur yang tertanam di bawah lapisan batuan yang sangat tebal akan kekal tidak dapat disentuh. Di sana dinyatakan bahawa tentera Amerika Syarikat mampu mencapai apa sahaja di bumi, sementara pasukan Amerika terus mengekalkan pengeboman terhadap sistem itu. Sistem ketenteraan Iran sedang bersiap untuk peringkat seterusnya dalam serangan itu. Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga ke penghujungnya. Sokong projek kami dan sumbangkan secara kewangan melalui kunci PIX yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas. Fokus untuk memastikan anda mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami untuk terus bertahan.